Assalamualaikum. Hai. Selamat tengah hari. Okay, macam saya cakap dekat story saya tadi. Dekat story saya cakap saya akan buat live hari ni. Dan saya akan buat giveaway. Bukan satu, bukan dua, akan tetapi 3. Ya. Sambil kita menunggu orang-orang masuk, sampai yang masuk awal. Assalamualaikum kepada Nadia, Juliana, Sharifah kot. Semua pendek-pendek ni. Bashir, Azu, Eva, Solehah, siapa lagi ni? Faris, Fakri, Azah, Wahab, Ri, Ija, Fariza, A_Rin. Thank you so much for watching. So hari ni saya nak buat giveaway. Akan tetapi kita simpan hujung-hujung sikit sebab mungkin perkongsian saya dalam live ini mungkin akan di-join oleh Brian sekejap lagi. We're gonna talk about motherhood, we're gonna talk about relationship because dalam PKP ni ada pelbagai cabaran sebenarnya yang dihadapi oleh pasangan-pasangan suami isteri. Sebelum ni tak duduk sebab sekarang ni tak boleh keluar rumah kan. Sekarang ni dah boleh keluar rumah lah, but part of it ada yang rasa macam terkurung di sangkar. Gitu. Yes, and berikutan dengan apa yang saya nak kongsikan ni. Saya nak juga selamat hari raya. Terima kasih hari raya. Selamat hari raya yang ketiga. Tak ada baju raya dah kita. Baju raya saya beli untuk raya pertama je. Adalah baju raya kedua, tapi nak pakai baju raya duduk kat rumah macam macam tu sikit. So hari ni giveaway-nya adalah, saya kongsi dulu. Giveaway-nya adalah t-shirt. Okay, t-shirt Live Zenanana. Siapa nak? Kita jual RM45 actually dekat kita punya website, tapi kita dah tak buat dah. Very limited. Masa tu pun untuk pre-order je. So saya nak bagi 4 helai t-shirt ini khas untuk mereka yang dah purchase Live Zenanana punya buku. Okay, caranya senang. Saya akan bagi tahu macam mana cara untuk menanginya. Dah dapatkan belum ke? Dah dapatkan belum? Dah dapatkan ke belum? Live Zenanana. Okay, buku ni saya tulis 6 tahun lepas actually, tapi this is the second edition. Okay, second edition ni adalah sama juga macam the first edition, tetapi dengan penambahan chapter yang baru. Okay, chapter yang baru yang mana saya rasa sebab apa saya menambah chapter tersebut adalah bila kita semakin lama dalam satu relationship, satu perkahwinan tu, banyak jugalah kita belajar dan macam mana sebenarnya untuk mengekalkan perkahwinan tu, to make it stronger, to make it work dan sebagainya. So saya kongsikan sikit lah apa, bukan rahsia, bukan formula juga, basically experience saya. Experience saya. So kepada mereka yang dah beli, korang berpeluang untuk menang t-shirt ni. Of course, saya akan beritahu cara-cara dia macam mana. Yang belum beli boleh purchase sebab saya akan hanya memilih pemenangnya esok. Okay, apa yang perlu anda lakukan? Anda step yang pertama, kalau anda belum beli, anda boleh beli lepas kita habis live ni. Okay, kalau yang dah beli, anda kena print screen. Print screen sekarang live ini. Dah ke? Dah print screen dah? Dah. Saya nak masa print screen tengah senyum tangan print screen aku tengah cakap maka ngulik macam tu, tak nak. So print screen macam ni ataupun macam print screen benda tu. Lepas tu korang kena post dekat story dengan syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya saya akan bagi tahu sekejap sahaja
lagi. Okay, dan saya nak cerita sikit juga, ramai juga yang tanya, Nana buku tu cerita pasal apa? Cerita pasal biografi ke? Cerita pasal kehidupan you ke? Ada sikit, tapi lebih kepada siapa yang baca mungkin boleh kongsikan juga. Jangan beritahu semua lah kan, nanti korang tak nak baca pula buku aku. It's about my experience, macam mana saya menjadi seorang ibu, macam mana saya nak conceive, macam mana, sebab saya mencuba almost a year juga untuk mendapatkan anak. Apa yang saya buat lepas saya dah conceive, apa saya buat to make sure saya tak ada morning sickness, apa exercise yang saya boleh buat masa saya pregnant, apa sebenarnya yang perlu kita tahu sebelum kita melahirkan anak kita. Mungkin untuk first time mom, masa saya tulis ni saya ibu untuk 2 anak lah. Masa saya tulis ni saya baru lahirkan Akib. So saya ni sejenis yang suka membaca, banyak membaca masa first pregnancy tu. Saya banyak baca, saya pergi kelas, macam contoh macam mana kita nak tahu kita subur ataupun kita ovulate supaya kita boleh mengandung, macam tu lah. So benda tu saya dikongsi kat dalam ni juga. Dan masa kita mengandung, macam mana nak push, macam mana tak ada stretch mark kat perut. Ada orang concern, ada orang tak concern, but it's up to you guys. But to me, I make sure perut I tak ada stretch mark. So apa yang I buat, lepas tu nak kurus balik macam mana, pantang saya macam mana, treatment dekat bawah tu macam mana supaya dia cepat baik. Sebab both of my pregnancy ataupun delivery adalah saya beranak secara normal for both Akib dan Althea. So ada cerita juga mengenai itu sikit, mengenai pantang, mengenai ni child safety. Yes, Syamimi pada cakap pasal kasit, pengurusan kasit, how to make sure your kid nak duduk kat dalam kasit, apa yang perlu korang tahu, or standby, a checklist dan sebagainya. Apa lagi? Travel, yang chapter baru, travel with kids. But now mungkin kita dah jarang dah nak travel. Dan yang paling saya suka sekali saya berkongsi untuk buku saya yang terbaru ni adalah about marriage. Okay, about marriage, yang mana perkahwinan yang kebanyakannya ramai orang ada masalah dalam memahami pasangan mereka. Kadang-kadang dia orang rasa give up, kadang-kadang dia orang rasa macam mungkin dia seorang je yang berusaha dalam relationship tersebut. I think I want to touch about that. I think it's very powerful topic that I love to talk about, because I'm not saying that my marriage is perfect, but then again it's from experience, daripada experience saya, daripada pengamatan saya, dari pembacaan saya, daripada input daripada Brian, daripada Abah, my dad, mengenai macam mana kita nak mengenali pasangan kita supaya kita kurang gaduh. Bila kita kurang gaduh, kita tenang. Bila kita tenang, kita tak stress, kita happy. Bila kita happy, pasangan kita happy, anak-anak kita happy, marriage akan lebih happy. Okay, saya tahu saya tak adalah berapa layak sangat nak cakap mengenai ini, sebab perkahwinan kami baru je berusia 11 tahun. So, tapi pengalaman yang saya ada ni, saya rasa saya nak kongsikan. Kalau ianya memberikan benefit ataupun memberikan faedah kepada walaupun satu orang yang membaca, saya rasa saya dah jalankan tanggungjawab saya. Kan. Dan hari ini adalah hari last day. Sebenarnya hari tu dah last day. Lepas tu ada orang DM, Nana boleh tak nak harga pengenalan lagi? Aku dah bagi harga pengenalan lama gila kot masa MCO hari tu kan, masa waktu pre-order. But then again, cakap Nana, kita nak order tapi kita nak harga pengenalan. Okay, fine. So today is gonna be last day. Since today juga siapa purchase, harga dia RM19.90. If not, harganya adalah RM24.90. Dan kalau korang beli hari ni, korang mungkin berpeluang untuk memenangi t-shirt Live Zena Nana. Kalau korang tengok saya buat selaut Nana, saya pun ada pakai baju ni. Dan ramai juga orang tanya. So kita nak bagi free. Okay. So if you guys want, you guys can go to www.nanamahazan.com. You guys can purchase this book. I think ilmu yang ada saya suka kongsi, sebab
ilmu tu orang cakap tidak akan berguna kalau kita tidak kongsi. So I've been sharing a lot of relationship apa semua during live, tapi ada juga yang terlepas kadang live saya. So everything saya compilekan dalam buku ini, so you guys can get it dekat website www.nanamahazan.com. Mahalnya buku tu, Nana? Mahal ke? RM19.90 mahal ke? Lah, kita cetak pun dah berapa, kita tulis. Ilmu ni itulah kadang-kadang orang nilai benda tu dengan wang ringgit kan. Kalau saya nak kira kan, saya pergi kelas prenatal, kita belajar buku yang kita beli dan sebagainya, it's more than that. So kalau kita nak bagi free kat semua orang, susahlah pula because kita pun ada cost untuk mencetak. Okay, kalau rasa mahal tak ngapa, boleh beli e-book. Okay, e-book pun kita ada dekat www.ecentra.com. Dekat eCentral harganya RM17.50. Kalau mahal juga tak apalah, mungkin boleh cari bahan bacaan yang lebih murah mengenai motherhood, mengenai child safety, mengenai relationship. Ada pregnancy diary juga dalam ni yang lebih murah pada tu, mungkin ada, saya tak tahu. Okay, so pada saya harga bawah RM20 ni I think sangat-sangat berbaloi kalau nak tengok input yang saya kongsikan dalam tu. Kalau lah saya ni jenis yang kaya raya yang boleh buat bagi semua free kan, I would love to do it kan, because saya tak own kilang pencetak. Saya tidak own servis penghantaran. Saya tak own building office saya. Saya ada staff yang saya kena bayar untuk packing semua ni. So yeah, sebab itulah kan, kalau korang nak cari bahan-bahan, mungkin ada bahan bacaan yang murah, yang RM2, RM5, RM10 mungkin, go ahead. Tapi membaca I think is very good. Kalau rasa ilmu yang saya kongsi ni mahal, then I'm so sorry. This is the price I think yang paling berbaloi, yang rasa yang dapat kita kongsi, because to me ilmu is priceless lah. Okay, you know what I mean. So if you guys want this, dekat www.nanamahazan.com. Ingat, today kita ada giveaway kita punya t-shirt yang kita buka untuk pre-order. Itu I order slightly lebih because I want to do giveaway lah. Saya nak bagi secara percuma untuk mereka yang dah purchase. So siapa yang dah print screen tadi, print screen live saya, step pertama print screen live ini, print screen cepat. Lepas tu post dekat story berserta dengan saya dah beli buku ini dengan bukti pembelian, ataupun korang boleh post yang korang dengan gambar buku tersebut, ataupun kalau korang baru je beli, boleh post korang punya invoice ke apa ke yang menunjukkan korang dah beli, dan saya akan pilih reason yang paling best untuk memenangi t-shirt ni. Saya nak cari 4 orang pemenang. Okay, 4 orang pemenang. So kita akan, saya ingat lagi siapa yang baru masuk, macam mana cara-cara untuk menangnya sekejap lagi. Tapi kita nak talk about relationship for today. Okay, saya ada dapat satu DM baru-baru ini di Instagram saya lah, orang DM mengenai dia baru kahwin tahun 2019, kan tetapi kasih sayang suaminya sudah tidak ada lagi. Dan dia tanya kenapa dan apa sebenarnya yang salah. You know, orang berubah ada pelbagai aspek, ada pelbagai benda kan. Kalau kita sampai ke satu tahap perkahwinan itu, kita dah satu level menyayangi that one particular person lebih daripada kita sayang orang lain, kawan kita. Of course, because kita nak hidup bersama dengan orang tu, right? That's why kita decide nak kahwin. Okay, so kalau ada orang kahwin first year of marriage, tetapi selepas setahun ianya tidak lagi sehangat ataupun seindah sewaktu bercinta, apa yang boleh kita buat adalah kita tanya, adakah kita betul-betul bersedia, ataupun adakah ia calon yang sesuai. Kalau yang belum kahwin ni, macam mana kita nak tahu calon kita tu adalah calon yang sesuai untuk kita ya? Itu dia tetamu undangan saya. Khabar cik? Baik. Babe, panjang dah rambut you babe.
So today we love to talk about this. If you have any relationship question you wanna ask us, insyaAllah kita akan cuba jawab lah. Kira macam dari kitanya point of view. Begitu. So banyak sebenarnya DM yang saya terima mengenai masalah-masalah rumah tangga. Kadang-kadang share juga dengan Brian. Brian cakap, babe, slowly, because bila orang hantar tu memang I akan just concentrate and balas. Sometimes saya sempat, sometimes saya tak sempat, and sometimes saya tanya juga pendapat dia dari lelaki punya point of view. Okay, so itu sama. Ya. Ya. Apa? Okay, yes, rambutnya panjangnya rambut lelaki sebelah Nana tu. Okay. So, siapa ada soalan mengenai relationship? Okay, yang menarik juga yang saya kongsi kat dalam ni, it's about lelaki dan ego. Okay, mungkin lelaki tidak mahu mengakui bahawasanya lelaki berego. Setuju ataupun tidak, Encik Muhammad Rakim Brian? Semua orang ada ego, bukan lelaki je. Okay, saya rephrase soalan saya. Lelaki berego lebih besar daripada perempuan? Tak. Tak. Ada yang perempuan lagi besar ego dia, ada yang lelaki lagi besar ego dia. Kita cerita secara average. Bukan orang kata, oh lelaki dan ego it's like best friend, isn't it? Like macam perempuan dengan handbag. Ya ke? Mana ada? Setuju tak? Korang setuju tak lelaki ada ego? Lelaki memang ada ego, I'm saying. Perempuan pun ada. Tapi nak cakap lelakinya ego lagi besar, tak kot. Maybe dia punya bukan ego, tapi dia rasa tanggungjawab tu sometimes lagi berat. Tapi nak cakap ego tu, maybe not, I don't know. Unless you confusekan ego dengan tanggungjawab. Ramai orang setuju dengan I. Lelaki tak setuju dengan siapa? Kena tak setuju dengan siapa? Setuju lelaki lagi ego. It depends on the individu itself. See, that one I agree. It's true also. Tetapi kalau kita tengok, okay, based on my experience dealing with people who DM me, kebanyakannya lelaki, macam okay, antaranya yang antara perempuan depressed, perkahwinan panjang, lelaki tak pernah nak bantu kerja rumah kat rumah. Because to him, it's not my work. Kerja perempuan, I'm not gonna help. Dia ada ego di situ. Ada satu juga, lelaki tak pernah nak bercakap, nak ambil hati bini dia. Asyik bini dia je nak kena ambil hati dia. Dia rasa he's a king. In a marriage, he's a king. Aku kena di-treat seperti raja. Am I a king? You are my king. Okay, serious, more serious. Sometimes perempuan pun ego lebih tinggi, especially bila nak minta maaf, selalu expect lelaki yang mulakan dulu. True also. But then again, secara average-nya lelaki memang ada ego, dan kita, on my point of view, kita kena jaga ego lelaki kita, fine. But the trick is, kita orang perempuan ni kena bijak, kena pandai macam mana sebenarnya untuk mengontrol ataupun mengawal ego suami kita. Kalau nak tahu, kena baca. Seriously, saya ada satu you mungkin tak baca juga kan muka I kan, topik mengenai ego di muka surat 124 yang saya terangkan sedikit lah mengenai macam mana sebenarnya untuk kita deal mengenai ego lelaki. 124. 124. Layan lah dia kan. Ya, tengok. Kenapa you baru nak baca sekarang? Nak tengok muka ego sampai. Tak ada dalam tu. Memang certain perempuan lebih ego dan lelaki, tapi mostly memang lelaki lebih banyak ego dan perempuan. It's true actually. Effie? Wow. Mana ego? Ego. Okay. Mungkin orang kata tak balance, because saya tulis surat ni, tulis surat pula. Tulis buku ini without Brian punya point of view. It's basically solely about my point of view mengenai lelaki. I am very tengah-tengah sebenarnya. Saya sebenarnya tengah-tengah, saya tengok daripada dua perspektif. To be honest, in relationship, it's all about teamwork kan. Tapi kita tahu lelaki ada ego, kita pun ada ego juga, tapi macam mana to make it work.
Okay, sometimes ego is good. Ego is not always bad. Okay, kalau tak ada ego tu tak hidup tau. Laki kau sini bondan ke? Itu lain pula lah kan. Okay, kita ada soalan ni. Ada orang bangkang. Let bro. Okay, perempuan pun lagi ego kot. Wah, ni mesti lelaki ni. Ada seorang ni lelaki yang menonton kan. Terima kasih. Apa tadi soalan tadi? Okay, Princess of Persia. Dia kata how to avoid overthinking when you are in a long distance relationship. Paling mencabar dia kot kan, long distance relationship. Tapi nasib baik sekarang at least ada boleh video call, boleh FaceTime. Macam boleh buat nak ubat rindu tu lah kan. Have you ever in a relationship with a long distance relationship? Maybe not with me. Have you ever in a apa tu? Have you ever loved somebody so bad? Kelas bahasa Inggeris. Have you ever been in a long distance relationship? Okay, baiklah kita akan tukar topik kita kepada kursus bahasa Inggeris. Siapa? Faizal Tahir. Faizal Tahir. Kita akan cuba hubungi Google dia lah. later. Faizal Tahir kat situ. Babe, apa dia? jawab. Pernah. You pernah? Tapi What happened to that relationship? Obviously tak jadilah because you married to me, So maksudnya relationship memang susah lah. Dia mencabar sikit, tapi dia mencabar and dia mahal sikit. Mahal. Sebab kena travel kan. Alright. Dia bukannya nak jumpa pergi Oh, mana, mahal kat as in KL. okay. Travel tempat okay. tu mahal. Contact tu tak sangat kot. But again, itulah. That time semua video call semua tak ada lagi. So now nasib baik lah kan. Right. Kita cakap orang sekarang nasib baik sikit. Nak ubat rindu tu senang sikit. Okay, long distance relationship, I've been through it as well masa muda-muda, which I doesn't call it even a relationship lah because you're still young kan. But looking at a new perspective as married couple, I think number one is all about trust. Trust juga ada juga dalam muka surat yang aku bukan nak menjual, tapi I do share about my thought mengenai trust. 129 topik dia. Kalau nak tengok kan mengenai marriage ni memang banyak ya topik daripada yang lain-lain because banyak pecahan-pecahan dia yang kita kena, bukan kena khatam, kita kena faham. Okay, Selamat Hari Raya. Ramai Selamat Hari Raya. Okay, it's all about trust. Okay, when we talk about long distance relationship, kalau trust tu tak ada agak susah sikit. Memang godaannya akan lebih mudah. Alah, tak payah long distance relationship ada trust tu. In all relationship pun kalau trust tak ada tak guna. So in all relationship, that's the number one lah I think tu long distance, short distance, whatever distance that is, it's very important. Okay, baik, soalan yang lain, ada soalan tadi ke? Syira Mbak yang ketara apa tahu lelaki memang tak akan mengaku yang dia ego. Tu dah membuktikan dia memang ego. Kita ada soalan ke kat sini, kita tengok. Berapa muka surat? Okey, berapa muka surat? Buku ni bermuka surat 147. Termasuk kulit buku 152. Okey. Ada soalan ke korang? Kita tak scroll. Apa yang Brian suka Nana selain kecantikan? Cantik ke Jane? I suka dia actually, dia punya orang dia dulu. Dia punya orang. Perangai dia. What talking you? Okay, kita akan tukar topik kita, belajar bahasa Malaysia. Kejap lah. Kan? Dia semua important. It's the inside. The inside. The sikap dia, everything. Perangai dia. The personal dia. Because kalau cantik, bila kau dah tua nanti dia hilang juga. Betul. Dia dah kerepot muka kau macam ni. Masa tu pun you pun dah rabun, tak nampak sangat muka dah kerepot kan tu. Tapi personality I still menarik. Betul. Ika Yuzaili, betul sangat. Give and take also a must. Exactly. Give and take. Itulah. Baik.
Okay, doktor. Oh, dah. Ingat lagi. Banyak. Okay. Laki banyak ego dalam diri. Rosmawati katanya Abang Brian muka macam Fazal Tahir. Brian jujur, pernah jealous on your wife tak? Lisa Habib, pernah jealous tak? Jealous? Lelaki dengan jealous macam tak ngam je. Laki macam tipe yang gila jealous. Laki? Laki. Oi, kesian. For me, I kesian kat perempuan tu. Macam, alamak laki ni gila jealous. I kenal orang tu. Maybe kot. Lelaki macam susah jealous to me lah. Macam you like you don't care je. I kenal ramai orang. Laki memang, oi, jealous. Habis jealous ni, I okay kot. Tapi I macam, kalau orang tu betul-betul suka you, bagilah freedom sikit. You tengok. Kan? I tak faham. Kalau orang yang jealous, dia selalu nak kongkong orang tu tau. Dia selalu nak tahu dia kat mana. Dia selalu check. Dia selalu ni, selalu tu. Macam you pun rasa macam rimasnya dengan orang ni. Ya, at the end of the day lagi dia tak suka kau. Betul kan? So for me, baik bagi freedom. Tengok orang tu macam mana. Kalau orang tu betul-betul ikhlas, then you akan nampak lah. Okay, soalan dia you jawab ke tak? Apa dia? Soal dah. Oh, dah jawab Okay, baik. Okay, ni dah jawab. Okay. Okay. Suami saya pernah curang dan amat pahit untuk saya lupakan, tetapi memikirkan anak saya maafkan dia. Cuma sejak peristiwa itu saya suka untuk mempercayai dia kembali. How? Okay, I jawab dulu Okay. Ini berbalik kepada I like to sentuh mengenai self love. Kenapa? Sebab kita tak boleh happy selagi kita tidak move on. Okay, selagi awak tak move on dengan peristiwa yang berlaku, kalau dia betul-betul dah minta maaf, dia betul-betul dah menyesal dengan apa yang dia buat, you need to accept it. Nak lupakan memang susah, tapi you need to accept it and you need to move on. Selagi you tak move on, selagi tu you akan sengsara, and that relationship will never work. And it's very hard. I know it's not easy, memerlukan masa yang sangat panjang. Okay, of course you need time to heal, but then again you kena ingat, you nak happy ke tak, you nak bahagia ke tak. Kalau you nak bahagia, you kena ambil satu pil, makan, move on. Move forward. Itu macam blue pill, red pill macam tu kan. Kau pergi farmasi panggil pil tu apa? Tak ada jual kat farmasi. Dia semua pil tu kat dalam otak kita. Bila satu hari kita dah decide, okay, aku rasa aku dah cukup sengsara, now I want to be happy, I accept this apology dan aku nak move forward. Kita tak akan boleh lupa. Tak lupa tu tak apa, tetapi move on. Belajar dari kesilapan itu. Orang cakap apa? Forgive but don't forget lah. Forgive then, but you will never forget. But if you can forget, it's fine, because kau nak hidup bahagia dengan orang tu kan. How can you nak hidup bahagia dengan orang tu but you tak boleh nak let go? Betul. So salah satu teknik untuk menyayangi diri sendiri adalah letting go or move on. I hope that helps. Memang susah. Can we get your book from Popular? Tak cukup popular lagi buku ni. Kat mana? Dekat website je boleh, www.nanamahazan.com. Okay, ingat siapa beli hari ni? Shopee tak ada. Siapa beli buku hari ni, print screen sekarang, tunjukkan bukti pembelian, kita boleh menang. Anda boleh menang t-shirt Live Zenanana ini. 4 keping t-shirt, 4 helai t-shirt yang saya nak berikan hari ni untuk mereka yang beli buku, dan menunjukkan contoh yang dah beli pun boleh. Siapa yang baru nak purchase hari ni, you ada sampai pukul 12 tengah malam ni untuk post this on story. Tak payah post dekat feed pun, post dekat story, print screen ni, dan beritahu saya dah beli buku Nana Mahazan, this is bukti pembelian whatever, dan saya akan pilih reason yang paling menarik, kenapa korang nak purchase buku ni untuk menang t-shirt ni. Hi Kip. Hello. Tak pergi raya ke? Careful, okay? Kita bukan PKP ke? Okay. Hello from Singapore. Hello. Okay, KLICF kata, Brian kisah tak kalau Nana gemuk? Jujur. Tak. Ni dah, your weight pun dah fluctuate kot kan. Tapi tak adalah gemuk-gemuk.
Kenapa bila cakap tak, suara macam gigil? Tak, sebab tengah telan air. Macam tak ikhlas je. Betul lah. Tak kisah kalau air gemuk. Senang lah, tak payahlah work out. Macam. Dan sebab apa kita work out sebenarnya adalah bukan untuk orang lain. Akib, cut your hair, okay? No. So long already. No, I don't want. Then, how do you want to keep your hair? Like who? Like Why do you cut like mommy? No. Why? You don't like mommy's hair? No, semalam cakap, Mami, I want you to be like this. Saya cakap, like what? Like this, like what? Like beautiful like this forever. Oh, such a sweet talker lah you. Saya cakap, when I old then how? I don't want you old, you want to be like this, huh? So dah tahu dah bila I tua nanti dia tak sayang. Yang kau menyempil kat sini, kenapa anakku? Astaghfirullahalazim. Okay, baca baik. Ada, mana? Tu Kak Ham. HMD 05. Communicate, trust, continue to do things without the kids. Oh, okay. Ni based on my experience of 21 years of marriage. 21 years. Wow, 10 21, tahun lebih lagi dari Well, kita. I would take So, communicate for sure, trust for sure, continue to do things. Tiga-tiga betul. yep. If there's anything, please share lagi Siapa ni? HMD05 because you ada Baby. lagi banyak tahun kot daripada kita. So nak juga belajar dari siapa Kan? yang lebih berpengalaman. Betul. Okay, Akik, quiet please. Did I say about child? Tak ada kan? About marriage kan? Yes. You married already or not? Ada kalau perempuan message dengan lelaki You lain. married. Ada kalau perempuan message dengan lelaki lain. Apa ada? Tak faham. Kenapa dia? Perempuan atau lelaki confirm akan message dengan sesama sendiri kan. I mean but depends lah apa relationship dia. Tu yang lagi penting kot. If they are friends, Ada je message dengan lelaki lain, but that's my friends. Right? Would you be jealous? Like I message dengan Reza, message dengan Adi, Fashla, Vince, whatever kan? tak. That's friends lah. I don't know if you have another more than friends. I tahu. Okay, next. Next is mommy. Mana famous pernah tak diuji paling berat dalam perkahwinan? Kat mana famous? Apa tu? Tak tahu. Okay, tak adalah paling berat pun. I think earlier marriage, earlier days of our marriage, ada orang try nak ngorak Brian, tobok ke dia. Ya ke? Siapa? Alah S tu lah, message you tu 3 pagi tu, ajak jumpa lah, ajak makan kat kafe semua tu. I baca message dia. Oh, siapa tu? Aku tak tahu. Sudah. Since then tak ada. Because kalau lelaki kau tak melayan tak jadi juga kan. Okay. Anyway, Selamat Raya. Hai Nana Aminah Yusin Saif. Thank you so much. Kat mana boleh beli buku Kak Nana? Boleh beli buku. Where can they get my book? Online. Online? Where? Where exactly? Kat mana? Tak tahu. www. Look at the camera and say that. Huh? www.nana.com. www.nanamahazan.com. I show clothes. Show clues. Perempuan banyak jealous kot lah lelaki bercinta kat office. Sebab maybe trust tu tiada. Alamak, apa kes ni aku terlambat? What happened? Nothing happened. I wore your shirt today. Thank you so much. Jom live, I nak tengok baju tu. Diam. Why you diam? Diam lah. You diam. People wanna hear mommy and daddy talk. Kalau rasa tak salah, mesti dia tak minta maaf kan. Tapi lelaki rasa benda tu salah, so kena minta maaf. Kalau perempuan tu tak minta maaf, dia ikut ke? Tak faham. Okay, perempuan kalau rasa tak bersalah, mesti dia tak minta maaf kan. Tetapi lelaki rasa benda tu salah, so kena minta maaf. Kalau perempuan tu tak minta maaf, dia ego ke? Ego satu, keras kepala satu.
in relationship kalau dua-dua orang keras kepala, nothing good will happen. Like fire dengan fire nak kena menjadikan apa-apa. To me, kalau walaupun kita ni perempuan ni, dia ada satu kekuatan lain yang lelaki tak ada. Kita ada kelembutan. Gitu. Kita kalau tak salah pun, kita boleh minta maaf. It's never wrong to say sorry first. Kan? So bila kita dah minta maaf, dia mungkin okay, and then you explain. I think sebenarnya ini perkara yang berlakunya. But if you think I'm wrong, I'm so sorry. But to be honest, whatever I buat adalah untuk kebaikan bersama, contoh. Tapi kita, sebab I sayang you lebih daripada kesalahan apa yang you fikir I buat, dan saya minta maaf. It's okay to mengalah. It's okay. Ada orang rasa mengalah tu kalah. Tidak. Mengalah tu tidak kalah. Sebab kalau orang expect kita tu minta maaf, dan kita berikan kemaafan tersebut. Orang yang minta maaf dulu adalah orang yang paling mulia pada saya. So it's okay. Okay, why you here baby? Sakit kaki mami? Okay. Akid bila nak ada Orang adik? tanya you orang Muar ke? Yes, saya orang Muar sis. Dah, you done. Off you go. Hello, Pixie. You are so cute. Ow. Babe, tell me how to build up trust for second time since first tu dah berkecai, hancur. Move on, yes. Love that key, but seriously susah. Memang it's not easy. Mungkin orang kata senanglah kau cakap kan. Orang kata berat bahu memandang, berat lagi mata yang memikul. Salah. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul, right? But whether you like it or not, if you think that is the person that you wanna be with, then you have to take that pill of accepting and moving on. Okay, kalau tak boleh, then what's the point? You still lagi dalam relationship tersebut. Kalau kau tak boleh nak maafkan dia, you cannot move on, then what's the point in a relationship? Dia akan menjadi relationship yang toxic. Kau akan gaduh. Laki tu akan sampai satu hari dia akan give up dah untuk minta maaf. Sebab dia minta maaf, kau kata okay, tapi kau still akan nak mengungkit. So mengungkit dalam marriage is really bad. Okay, memang sangat susah. I tak pernah laluinya. Maybe senang for me to say, but secara rasionalnya, that's the thing that we have to do if you really want to be with that person. I think that's the most important thing though. What? If you really want to be with that person lagi, Yep. you kena ada benda tu dulu. Tanya yourself. You jangan fikir fikir anak ataupun No, fikir anak tu penting. Fikir anak tu penting, but at the end of the day maybe you can work things on. Maybe ada orang yang dah, contoh I'm not saying that you should, ada orang yang bercerai but they still can be friends. You know, because they work better that way. Because rasa sayang tu tak ada if you still in a relationship. Untuk apa? Yep. It's not healthy and it's gonna be toxic. Kau tanya diri kau dalam-dalam, you ask yourself, do I still love this person? Aku masih sayang tak orang ni? Adakah aku nak bersama dengan dia lagi? Kalau kau rasa tak boleh, then you take the step yang seterusnya, sama ada pergi counselling ataupun you sit down, always talk to each other. Ada banyak solution yang korang boleh buat, but ask deep within diri kita apa yang kita nak sebenarnya. Sometimes orang takut nak buat keputusan tu sebab okay, fikir anak nanti apa akan jadi, ataupun fikir malu dengan kawan. But it's not that, because benda tu semua tidak akan memberikan kau kebahagiaan unless apa kau fikir apa yang kau membuatkan kau bahagia. Tapi kalau boleh cuba maintain. Cubalah, of course. Kalau kan. of course semua orang nak maintain relationship, but at the end of the day, if still benda tu menghantui kau every day for a few years, for so many years, bukan kau saja torture, partner kau pun akan torture juga. Sebab dia takkan dapat kasih sayang yang genuine daripada kau. From you, they won't get it, because kau takkan dapat beri yang sama, because you're already broken kan. Kalau kau ambil pinggan, kau campak, berkecai, if you letak gam uhu pun lepas tu, it will not still be the same, but it still boleh guna lagi. But the scar has been there, macam tu. You make it work. Seriously. Nana dulu zaman F sampai sekarang banyak perubahan. Kalau jadi host memang power, suka nada suara. Thank you very much. So mana tadi? Rosmawati. Oh ni bukan Rosma ke? Rosma tu baru. How relationship of boyfriend and girlfriend should be? Is it the same as couple married?
Thanks in in advance for answering. Of course not. Boyfriend, girlfriend and married couple is two different things. Satu halal, satu tak halal. Trust, yes, sama mungkin. But berapa persen? Berapa persen? You cannot give 100% until he is yours. I think yang paling penting, paling banyak berubah akan bila lepas kahwin, yes, dia halal. Second thing, dia bila dah ada anak. That's when you akan tengok your relationship berubah. Because I think sebelum kahwin, boyfriend girlfriend tu, yes, dia sweet, dia extra everything. Sebab dia nak murah, dia banyak extra effort kat situ kan, supaya nak belajar each other kan, everything. So of course dia lain. Bila dah kahwin, depends pun, ada orang yang 6 bulan yang I kenal, ada yang 6 bulan kahwin. 2 minggu pun ada. Ya ke? Champion. Adalah. Ya ke? Anyway. So depends. You dah kenal berapa lama, lepas tu stage kahwin tu. Sebab ramai yang kenal, dia lepas kahwin, dia macam take things for granted. Dia cakap sama je. Memanglah sebab mungkin you dah kenal lama. So it's just dah sign dotted line, everything dah. Then now it's halal and everything. But other than that, bila ada parents lagi kan, in-laws, tu lagi. So depends lah. Kalau benda-benda tu semua cantik, then dia okay lah. Okay, one thing yang nak tambah bila kita bercinta, masa zaman kita bercinta, kita akan go all out because kita nak menang hati dia, kita nak make sure kita dapat dia, kita nak make sure yang we are happy. Tetapi bila kita kahwin, some women juga, they tend to let themselves go. Bila you let yourself go, kau dah kahwin, kau baju kelawar hari-hari, you don't take care of yourself. Yes, you're busy, you're working, kau nak balik, kau nak kena masak juga. But the effort yang kau put on masa kau anak dara tu tidak akan sama, which I understand. Kadang-kadang kita pun tak kuasa banyak komitmen compare to zaman bujang. But then again, you need to put an extra effort to take care of yourself. Sebab apa? I suka sebut ini, kita buat satu benda ni, self-love is not for other people, it's for ourselves. Sebab bila kita sayang diri kita, orang lain baru boleh sayang kita. Faham tak maksud I? Sebab itu sangat powerful untuk kau jaga diri kau because of you, not because of other people. Kau pakai cantik, yes, untuk laki kau, but kau buat tu untuk apa? For yourself. Because I don't want to lose myself. Ada orang kadang-kadang dah lepas kahwin, dia pun tak kenal diri dia macam mana. Ada orang tu dia happy, ceria. Lepas dah kahwin, dia jadi seorang yang moody, dia jadi seorang yang depressed sebab mungkin tekanan kerja, dengan anak, dengan stres. Masa muda-muda dulu dia tak ada stres, boleh bersembang. Sekarang ni bila lelaki tegur sikit je muncung, that kind of thing. So you need to always respect yourself. Kau respect diri kau sayang diri kau. Itu yang sangat penting. That's what I do actually. Untuk orang sayang kita kena true to ourselves. Kau kena sayang diri kau. Dia macam wow, this person, dia tahu apa yang dia nak, dia sayang diri dia sayang orang lain. And that's how you maintain masa bercinta dan juga after kahwin. Never take things for granted. Never take your partner for granted. Never take yourself for granted as well. Okay, baik. Soalan seterusnya. Dalam perhubungan selalunya wanita akan mengalah. Jarang dapat lelaki mengalah dulu. Nothing wrong with it. Right? Tak kisah mana-mana pun kan. Nothing wrong with it. To me, nothing wrong with it. As long as kau dapat menjaga relationship tersebut. But then again, sometimes maybe we feel tired. Asyik aku je ngalah, asyik ngaku je ngalah kan. Tapi depends kalau benda yang besar, yang serius and you talk rasa about it lah. betul, then stand your ground lah kan, tu je. Yang paling penting communicate. Yeah, stand your ground is one thing. But you need to tell as well. Cakap, babe, I don't think this is right. Kalau kita tak boleh bercakap dengan pasangan kita, what's the point? Okay, soalan seterusnya. I rasa tak semestinya perempuan je beli that book. Lelaki pun boleh beli untuk mengetahui apa yang tersirat dan tersurat. Setuju juga. Dan untuk kefahaman bersama, walaupun hanya bercerita on pregnancy and so on. Actually, pregnancy, I patut baca buku tu kan. Because why you did not read? It's at home. tak, I think dalam ni actually ada experience dia. Apa yang I rasa. And then this is my experience lah dulu. Masa nak get ready tu, nak pergi hantar dia pergi hospital.
I tak tahu nak bawa apa pun. Si baik dia dah packing. I sendiri pun I tak tahu nak bawa apa. I cakap okey lah, Rafni nak bawa ni. Masa benda tu jadi, benda pun tak ingat. Tapi dah masuk kereta, dah nak keluar, alamak sweater. Naik pergi ambil. Tapi tak tahu orang tengah sakit, nak pergi hospital. Orang dah sakit ni, aku kat dalam kereta dah ni, water bag dah pecah dah ni, air dah menjejes-jejes. Kejap habis, I nak ambil sweater. Kejap habis, I nak bawa ni. Kita kat dalam kereta duduk atas plastik tong sampah. Yelah kan, sebab dah terkeluar, air dah pecah, ketuban dah pecah kan. Tunggu dia siap. So, kaum lelaki, okay, kaum perempuan, if you guys ada knowledge ataupun dah tahu in advance, you have the knowledge, you share with your husband. I think my mistake is I did not share with him. I just buat preparation for me. I should have asked him to prepare as well. You got to check this. Tapi ni untuk wife and baby lah. But it's good. And then for husband tu, I think kita kena buat like tu kan, untuk husband juga to know. Because kadang-kadang lelaki ni blur juga kan. Husband bawa sweater sendiri je dah. And sweatpants. Okay? You didn't even help me pack. Sebab I tak tahu nak pack apa. Kalau you suruh lelaki pack, okay. Pack baju baggy, pack makanan, pack apa dia. One thing about lelaki, you need to be precise. Pun ada juga dalam buku ni, talking about lelaki punya perangai. Okay, it's very interesting because last time we went live, ada lelaki komen, perempuan kalau nak apa-apa dekat lelaki tu, please don't assume, ask. Because the assuming game is not good. Never do or be in, assuming game. Assume, aku rasa dia patutnya dalam kepala kau je, tapi kau tak cakap dengan dia. So mana dia tahu? You tahu tak apa makna assume tu? Assume. What does it stand for? As When you assume. Assume. Like assume lah, you assume somebody to know what in your brain lah. Yeah. So kalau you break it down lagi, dia S, you, and me. Makes an S out of you and me. So jangan S you. Siapa tak tahu S adalah Donkey. batok. Okay, anyway. Saya setuju. Terima kasih Ryan Mikhail 86. Kenapa berbual pasal cerai-cerai? Sedih lah. Tak, kita jawab. No, this is life. Okay, based on experience orang lain yang kita tengok kawan rapat dan sebagainya, whether we like it or not, it's part in a relationship punya journey. Ada orang kena, ada orang tak kena, but how to make sure that relationship tu satu relationship yang sihat, tidak menjurus ke arah penceraian. Betul lah orang cakap fikir. Setuju tak yang tadi kan? Setuju tak if ada orang cakap suami bila di rumah adalah milik isteri, tapi bila suami di luar dia bukan milik isteri? What is your opinion? Dan dia milik siapa dekat luar? Pokok. Tapi dia serius ni tanya ni kan? Ya. I tak setuju. Kenapa that title suddenly lain bila di luar rumah? If it's your husband, it'll be tak your husband dekat mana-mana pun. So I don't get it. Ada orang cakap macam tu ke? Macam maybe kalau dia dekat rumah mak dia, mungkin dia memerlukan, mak dia mungkin memerlukan perhatian lebih daripada dia. So kita kena mengalah in that sense. I'm fine untuk itu. Yes. But kalau kata title tu ataupun kata dia milik orang lain kalau dia dekat luar rumah, kalau dia tengah kerja, of course dia kena commit to dunia kerja. Dia ada komitmen dia, ada tanggungjawab dia untuk melaksanakan tugas dia. Tak adalah kata dia dekat office, kau datang ke office and then you expect him to go out with you during office hour. And to me that is wrong lah. He is still your husband, but there's a do's and don'ts that you tak boleh buat even though he is yours. Yep. Macam tu kan? Mam tak masuk I. Tapi berat yang ini topik macam tengok yang ni. Tapi ingat tak yang baca nama. Okey, Kak Nana, saya tak boleh lupa suami saya curang dan ada mesej lucah dengan adik ipar dia, tapi dia tak mengaku salah. But you saw it? Print screen tak? Simpan bukti tak? Dah tanya tak?
kan? Dan apa tindakan susulan ataupun tindakan susulan dia? And you. Dia minta maaf ke? You dah confront ke? Sebab kadang-kadang kita baca, kita takut dan kita senyap. Kita tak nak confront sebab kita takut kan. Sebab kita tak nak benda tu panjang. Dan tapi ianya memakan diri. So it's best untuk you bercakap dengan dia. Tanya dia, minta keterangan dia. Orang memang takkan mengaku, but you boleh baca dia punya gesture, nada dia macam mana. Dan apa yang you mahukan daripada dia. Kalau lah kata dia salah, what do you want from him? An apology, adakah permintaan maaf ataupun apa? Kongsikan syarat-syarat dan cari jalan tengah ataupun apa yang reasonable for both of you. Muka husband Nana macam Fazal Tahir. Bang nyanyi lagu Fazal Tahir satu. Nana umur berapa Kak, your husband handsome. Penat lah aku babe. Boleh tak telefon Fazal Tahir? For once. Video call, please. I'm land below the wind. Okay. Hi Mr. Brian, how your family accept Nana at the first time since you guys mixed marriage? I'm on my relationship with different religion and almost 3 years I'm hiding him from my family. Don't hide. That's the problem. Don't hide. For me, 3 years tau hiding. Penat. Yeah. Oh my god. For me, first thing I did was I bawa dia jumpa mak I ingat lagi. Tapi masa tu mak I kat hospital. Kan? So dia lepas operation. So bawa Nana, I nak jumpa my mum. Saya cakap that time dengan dia. So I cakap, ikut sekali lah. At least you boleh jumpa my mum. Of all the places bawa pergi dekat hospital, masa mungkin dia tengah sakit, not stable emotionally, but you know. But pergi je. Because got nothing to hide. So yeah, I think most important, family pun kena tahu and faham kot. Dia kena faham, tu yang penting kalau mixed marriage ni. Because my mum pun I think keluarga dia keluarga Cina, tapi dia the first yang kahwin another race. So I'm sure dia lagi ada challenges dulu kan. Lagilah orang dulu, lagilah dia lagi traditional kan. But different race is different as different religion, isn't it? True, but still dia banyak beza dia. The acceptance to, I don't know, I think the culture for me, lah. the sensitivity to almost the same. Almost lah. Ya, tapi my advice, tak payah hide kot benda ni dari family. Yang penting family tahu, and eventually InsyaAllah, I mean hopefully your boyfriend sekarang ni orang yang baik and your family semua nampak benda tu, then InsyaAllah semua akan work out. Okay, one thing, because for me, the acceptance of our family towards Brian, mak bapak kita ini hanya mahukan yang terbaik untuk kita. Sometimes apa yang diorang nampak, kita tak nampak. Right? So, bila kita bagi peluang our parents to kenal dengan kita punya boyfriend, supaya dia boleh judge, boleh tengok, oh okay, budak ni orang baik dari segi bercakap, dari segi cara dia, you know, jumpa orang tua macam mana. So sometimes parents kita nampak lebih daripada apa yang kita nampak. Kadang-kadang kita ni in love, kita tak nampak. Okay, so bila bawa dia pergi jumpa dengan my parents, dia observe, tengok, okay, Brian ni orang yang baik, cara cakapnya pun lembut, dia ni orang yang matang dan sebagainya. So cakap, okay, I think this might work. Then you should know what's best. So bila you ada masalah, you tanya your parents, because apa yang parents nak adalah kebahagiaan anak dia saja. Despite of race and religion, yes, itu adalah cabaran terbesar, but make them believe, fahamkan diorang, bagi diorang tahu kenapa you choose this guy. InsyaAllah. Assalamualaikum Kak Nana. Waalaikumsalam. Yes, betul Nana. Ramai yang duk cakap belakang bila duk tengok saya jaga badan. Ramai yang duk cakap belakang bila duk tengok saya jaga badan. What does it mean? Saya tak faham. Kak Nana, kita sama the only child dalam family. I am not the only child dalam family.
Kena tinggal sebab ex kejar orang lain, lepas tu dia cari balik sebab nak kawan. Macam mana tu Nana? Okay, kawan tak salah unless you still have feelings for him. Ataupun kalau rasa tak perlu, tak payah. Because kau dah sakitkan hati aku, kau boleh pergi mum. Tapi kalau you okay to be friends with your ex, and it's fine as long as your other partner is okay. Ya ke babe? You lah. I'm not okay with it, no! Tengok. Jealous. That one particular one, no, never. Ada. Tapi jumpa dia then I okay after that lah. Yang mana? Ha? Siapa? Dia ada banyak ex ke? Alah, for me ex ni tak kisah. No big deal. It's an ex anyway, Yang right? penting masing-masing dah move on Itu yang penting. Jangan satu tak move on lagi, satu dah. Then ada masalah. Yeah, Datin Mimi. Afiq. Siapa? Afiq. Yo. Afiq, bila nak kerja sama ni Afiq? Afiq, please lah Afiq. Penat lah tunggu Afiq. Jangan sombong dengan lelaki aku, Afiq. Dah. Anyway. Assalamualaikum Nana, Waalaikumsalam. Selamat Raya Nana dan family dari Sarawak. Apa khabar kita teh? Khabar baik. Oh. Apa khabar dek? Nak minta tolong akak share and like my pick contest. It's just a saying actually. Okay guys, if you guys wanna comment something, cuba ni sebab kita macam laju sikit kan benda ni, tak faham kadang-kadang. From Singapore, hello Zachary, you both look awesome couple. Thank you so much. Hello. Hai Kak Nana, selamat Hari Raya. Dulu saya simpan semua bukti. Siap saya tengok video dia dengan his scandal. Kalau orang lain tak tahulah macam mana boleh hadap. You are strong. You know, we women, we are stronger than anyone else. To be honest, sometimes kita ni kuat ni, orang perempuan ni susah nak explain macam mana kan, because kita punya hati tu, oi, Tuhan memang hebat. Dia buat hati orang perempuan ni kental. So Tapi tahu perempuan can withstand more pain than guys kan? of course, try beranak. Tapi tu yang Tuhan buat tu kan. Yeah. But yeah, in general female species lagi kuat kan? Hati kita kuat lah, but if you have to go through that and you still able to love him as much as you love him before, it's anda adalah orang-orang yang special. What's your age gap? You both look so good together. He's a grandpa. Our age gap is 9 years. Cepat lu Zah. But you look younger than me, innit? Okay. Macam mana lah how your family took it? My family is awesome. I think my dad is the best dad. My mom is the coolest mom ever. So it's so easy because for them, my happiness is the most important agenda. Dia nak anak-anak dia semua happy. To be honest, dulu aku ada bercinta dengan orang lain, tapi kalau mak tak restu, kalau mak tak suka, benda tu pun takkan jadi. Faham tak? So restu. Oh, sebab mak tak restu baru you tak nak dengan orang tu. Yeah. Because we are blinded by love. That's what I said. Kadang-kadang kita tak nampak kan. So tapi you know, bila mak kita doa, Tuhan tu makbulkan doa mak sebab doa mak tak ada hijab kan. So dia kata, ya Allah, mungkin mak doa kau bagilah jodoh yang baik untuk anak aku kan. And then dia datang. I macam surf on a tray kan? Macam floating. Thank you mak. Selamat Raya Nana dan keluarga. Akak minat sangat Nana daripada dalam AF. Thank you so much kakak. Does your family say kalau Brian nak marry kena peluk Islam? Tak pernah cakap itu, because that is, whether you like it or not, that is the truth. And then for Brian, it's not a problem because it's always has in him. You mungkin boleh explain in that sense. Yang paling penting lah kan, ni dia punya pendapat lah. Siapa-siapa yang mualaf ni, dia kena sedia
it's not about kalau your family dah tengok dia dah peluk Islam ke apa. Kalau dia dah pun tapi dia tak sedia nak buat benda betul-betul, tak betul lah juga kan. So individu tu kena ready. Dia kena betul-betul dah niat tu semua dah betul, and then dia baru buat benda tu. Then semua insya-Allah semua okey lepas tu. Jangan paksa. Benda yang paling susah is bila dah kena paksa. Bila dah kena paksa tu dia tak ikhlas dah. Right. Kan? So, okay. Yeah, but for me I do understand. Macam Brian untuk 30 berapa tahun dia percaya agama itu because dia dibesarkan agama itu. It's not his fault. It's not your fault because it's apa yang telah pun Tuhan jadikan juga. And untuk orang tu bertukar daripada satu agama ke agama yang lain is a huge step, of course, sebab dia membesar kepercayaan dia. But dia sendiri kena ada persediaan yang macam Brian cakap untuk menerima agama baru, dan dia memerlukan masa. Yes, dan percaya ataupun tidak, setiap manusia dalam dunia ni yang bukan beragama Islam, Allah akan bagi hidayah, sama ada dia dapat menerima hidayah tersebut ataupun tidak. Tak kisahlah melalui marriage, melalui benda yang dia nampak, kejadian yang ada, dia akan ada urge untuk convert. Tak semestinya marriage, but benda itu adalah daripada kesediaan dia. Okay, kalaulah kata Brian dilahirkan dalam agama yang lain, bukanlah permintaan dia, tapi telah pun dijadikan sebegitu. So untuk dia menerima agama yang lain memerlukan persediaan lain. Me as a wife, I just support. You need help, kita nak pergi belajar bahan bacaan dan sebagainya, because I know I'm not a good Muslim myself. I'm still learning as well. So dalam masa kita mula-mula kahwin tu, we learn together as well. Even sampai sekarang pun, you know, kena ada, tidak boleh ada paksaan, kau kena ni. Jadi orang jadi macam rebel, orang jadi macam adakah macam tu, faham tak? Susah kita nak explain benda ni. Macam tu gambar dia kena macam you kes kat hati tu. Kalau apa yang you boleh buat as a pasangan kan, you doa, cakap, ya Allah Tuhanku, kau lembutkan hati dia, ya Allah ya Tuhanku, kau kuatkanlah iman dia, ya Allah Tuhanku, kau berikanlah, pemudahkanlah urusan dia. Benda-benda macam tu kau doa hari-hari, insya-Allah doa yang baik Tuhan makbulkan. Have you been into a worse argument as suami isteri? How do you solve it? Tak ada tu so far. Touch wood. Tak minta. It's very hard for us. Aku tak tahulah berapa banyak kali kita dah cakap pasal ni. Susah untuk kita gaduh. Because sebelum dia gaduh, kita akan cakap dulu. Sebelum dia teruk, kita akan work it out dulu kan. Macam like something that I don't like, Syabib, I think I need to talk. Macam dia bercakap, babe, I think we need to talk. Before dia simpan lama-lama. Benda yang menjadi pergaduhan yang besar adalah apabila pasangan itu memilih untuk menyimpan. Tahukah anda, kita bukanlah unta, boleh menyimpan dalam bonggol. Kita manusia. Berapa banyak je yang kita boleh simpan sebab kadang-kadang hati tu akan meletup juga, hati tu akan pecah, hati tu sakit. So bila tu dah explode, maksudnya tak boleh, dia akan menjadi pergaduhan yang besar. Dan saya suka untuk mengelak pergaduhan yang besar tu dengan menyelesaikannya sewaktu dia berputik. Perasaan tak puas hati, perasaan jealous, perasaan annoyed, cakap awal. Faham tak? So satu pergaduhan yang besar berlaku apabila menyimpan. Ramai orang suka simpan. So try not to simpan. Try to confront. Try to communicate. Try to cakap. So I got nothing actually to yang tak suka pasal Ryan, because I think he can Siapa Ryan? Brian. Because I think I can read him like a book. So I know apa yang dia suka, apa yang dia tak suka. So I avoid doing things that he doesn't like. Sometimes he does things that I don't like as well. Sometimes macam ask me to decide on things all the time. Kadang-kadang aku macam, babe, boleh tak you decide for once? Saya macam penat. Cakap. Kalau kau benar, aku je decide. Asyik aku je decide nak makan mana, kau akan sakit hati. So kalau tak boleh cakap, babe, can you please help me? Penat lah nak fikir, tolong lah. For once tu untuk it's just a saying about when he's at home, he's your husband. When he's outside, he's belong to his work. Macam tu lah.
exactly. But it's still your husband. Okay. I always think about my children and myself so much love other than rest. Okay. Masa umur saya 21 and his parents backup dia. Now dah tak ada apa-apa hubungan, but ya kadang-kadang fikir balik, kuat juga aku time tu. Betul, kita ni seorang yang kuat. Cerita apa ni mungkin saya tak pernah faham, tapi Tak, tadi dia ada message kot. Tapi ya. Okay. dia pasal different religion. Hai Nana, semalam my 46th birthday. Wish me please. Happy birthday Kak Ham. Semoga panjang umur, dimurahkan rezeki selalu insyaAllah. Terima kasih Kak Ham kerana always support saya. Dan insyaAllah kebahagiaan milik Kak Ham, dipermudahkan segala urusan, ditenangkan kehidupan, diberikan kebahagiaan hakiki insyaAllah. Amin. Like Nana said, love kena unconditional kan. So no condition and accept baik buruk pasangan. Exactly. I do mention it about it inside in my book as well, about unconditional love. Unconditional. Babe, kalau literal apa air tu cakap? Unconditional. Air cakap kickstart my heart adalah Motley Crue. Kickstart my heart. Ding 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 ding. I went to the concert, okay, by the way, I went to Motley Crue punya concert dekat Singapore like long time ago. Nama Islam Brian. Muhammad Rakim Brian. Ya, ikhlaskan hati. Eid Mubarak Nana family, insyaAllah. Perlahan tapi pasti benda baik kadang ambil masa. True. Good example for other couple out there. Thank you sis abang. Semoga kekal kejayaan insyaAllah. We are trying. Siapa kuat jealous Nana? Nan. Tadi baru cakap you jealous kan? Not anymore. Belum kahwin tapi suka dengan sharing both of you as a guidance maybe. Yes. Marriage is not as easy as you think. It is easy. It is easy if you find the right person. Yeah. Itu true lah. How to handle if BF busy with family and can give much time for me? Kurdi. Demand for it. No lah. Actually kalau in relationship kan, kalau you terpaksa fight for it, you terpaksa demand for love and affection, then apa jawapannya? maybe it's not. Maybe he doesn't love you enough. I'm not saying because No, I think yang penting tengok dia busy dengan apa with the family. I think find out that first kan. Kalau dia busy tolong, in actual fact tolong betul-betul tak salah ni kan. or kalau all the time he want to spend his time with his family je. Then you tengok lah, you boleh accept tak benda tu. Because macam me and Brian every Sunday, dululah sebelum kita COVID ni kan, every Sunday kita kena pergi makan dengan mum. Kita kena makan dengan mum kan, dengan mak dia. Every Sunday it's family lunch. Wajib. I accept it. Sekejap Because I know Do you want a that kid? because I know that it is important for him, and I like it as well because dia ada mak dia je untuk dia jaga, and tanggungjawab dia untuk jaga mak dia, dan that routine kita dah accept dan kita follow since day one kita bercinta sampai kita dah kahwin 11 tahun. So altogether like 13 years that routine kan. So you need to accept your partner in that sense lah. But you lay out the ground lah. Cakap okay, every Sunday aku mesti kena pergi makan dengan mum. I'm okay. Unless kalau kita ada benda yang penting nak buat on that day yang terpaksa, then we're gonna say sorry to mum, we have got something else to do macam tu. Sekejap baca ni kejap. Ayo! Baca lah dulu, baca. How do you feel when you wake up every morning to a handsome husband? Okay.
Sebab dia memang tidur, dia tak apa-apa handsome sangat. Patut kena tanya soalan dengan dia. The same question. Tapi abang bagi fringe eye tadi macam tu. Buku gila. I still love me, right? Sebab bila I pusing Ah. kan, to see you, I nampak Akib dulu. I keep you sleep in your room tonight, okay? I need my husband back. Macam mana you handle perangai gila-gila Nana, Brian? Dia kena ingat siapa lagi gila. Tu yang you kena tahu. Exactly. Ini apa makanan wajib time raya? Okay, I selama umur I 36 tahun. I bagi tahu. Boleh? No, sebab I dah selalu celebrate raya. You baru celebrate 11 so tahun. So at least I guess apa yang wajib for you. Kalau raya. 11 tahun you tak tahu, memang nak kena tumbuk. Yelah, so tengok orang. Okay, correct. Go. Kurma ayam. Kurma ayam kampung. Kurma ayam je. Apa? Kuah kacang. Kuah kacang. Rendang. Ketupat. Bukan kuah kacang, salah. Kuah sate. Kuah sate kacang. Kuah kacang sate. No. Salah. Sambal kacang. Exactly. Guys, kuah kacang, sambal kacang, two different thing. Sekejap lah, tak habis lagi. Okay. Apa? Lodeh. Yes. Lodeh. Dah tu je. Okay, I tak suka lemang. I suka ketupat. I tak suka ketupat palas. I suka ketupat nasi. Okay. Selama 36-7 tahun ini, saya memang kena makan tu setiap tahun. So tahun ni tak dapat balik kampung, I have to cook myself. Not bad, kan? Third edition focus on relationship. Babe, what next third edition book yang fokus on relationship? Second edition ni I dah habis dah, tak puas lah last chapter love, kan? Kita akan beranakkan lagi ataupun lebih detail lagi. Mungkin you can write it as well, kan, babe? Abang Brian sedar lah. Ya. Okay, last. Abang berapa lama simpan rambut, shampoo apa abang pakai? Nyanyi lagu Fazal Tahir sikit. I want to see all of them. They're plants. Nyanyi memang tak nyanyi. Nyanyi. Assalamualaikum dunia. I cakap busy lah Fazal Tahir sekarang. You macam konon-konon. Selamat Hari Raya. Terima kasih bagi hamper. Boleh tak sambung ni? Tak, semua Berapa lama simpan rambut? Lama juga. Berapa 8 bulan 6 bulan 4 bulan 8 bulan. Macam mana kahwin dulu macam ni lah rambut dia. Panjang lagi sikit kot Panjang lagi. Apa foundation? Nana, foundation dah restock tak? Belum restock. Kita baru restock 2. InsyaAllah kita akan launch new 2 colours. This is from the new collection. Kita belum launch lagi, next week insyaAllah June. This one called apa kalau macam you pandai? This one? My beautiful wife. No, the code. The name of the code. I tak tahulah babe. Mana? You kan brainstorm dengan I nama. Yes, I bagi je. I tukang idea. Ideation center. Idea semua dapat, I bagi kat orang. Ambil ni. Okay, this is code naughty. Tak naughty pun. Okay, apa makanan paling wajib? Oh, ni dah tanya. Selamat Hari Raya daripada Kuching Sarawak. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Banyak tahu masak selepas tengok video Nana. Thanks a lot Nana. Alhamdulillah. Spio _19. Ramai juga sebenarnya orang cakap from Selaut Nana they start learning the cook, which is I pun so after happy. Selaut Nana kan, I eat a lot more at home. Yeah. Spill image of Fazal Tahir. Brian suka Metallica. Asyik ask Brian to sing Metallica song. Cepat. Hush little baby, don't say a word. Ah. Yeah.
Is it that bad? Yeah, maybe. What do you need? Can you spell? I know how to spell banana to rap. Come. What you're talking with your spoon inside your mouth? Because I used to use and then Okay, come. Banana what? banana. Where's the control? Banana T-Rex. Macam mana nak handle hubungan yang ex kepada boyfriend masih tak boleh move on? Tumbuk ke dia? Kau tak kerti-kerti lagi ke? He's mine already, okay? Banana? Off you go. Kau pernah dengar tak lagu Monica dengan Brandy, The Boy Is Mine, He Is Mine, so stop, be, move, okay? Kau bagi dia snap-snap macam tu. Kau jangan rasa tergugat. Sebab at the end of the day, dia pilih siapa? Dia pilih kau. Kenapa? Sebab kau lagi hebat. Yes. Berapa RM Kak Nana? Apa yang berapa RM tu, dek? Buku RM19.90. Hari ni last day untuk harga RM19.90. Guys, kau tengok Altia masa kecil. Ni tajuk rumusan apa ni? Oh, rumusan mengenai pregnancy. No, just do that. It's okay. Suka enjoy tengok slow Nana. Thank you so much. Sangat untung dan bagus. Where to get that book? You guys can get this book at www.nanamahazan.com. Sedikit selingan mungkin yang baru tengok, hari ni kita nak buat giveaway, babe. I nak giveaway my husband. Hey! Siapa nak? Saya nak giveaway t-shirt Live Zena Nana t-shirt untuk mereka yang membeli buku Live Zena Nana. Today kalau siapa yang dah ada buku tu, korang boleh print screen live ini. Lepas tu korang print screen korang dengan buku tersebut dan cakap kenapa buku ni best. Post dekat story, okay? Post kat story, tag saya akan baca. Kalau korang punya entry tu best, you guys will get this baju. Saya nak pilih 4 orang sahaja. Siapa yang belum beli buku ni, korang boleh beli hari ni. Sebab saya akan pilih pemenang besok. Okay. Kenapa? Macam komen. Funny lah you. Okay. Buku apa tadi? Book yang lama boleh. Book yang lama kau nak buat apa, dek? Book yang baru lah. Book yang lama harga sama yang baru, tapi yang baru ada new chapter pasal relationship. Baik. Nak t-shirt. Baik. Kalau nak t-shirt, korang kena beli buku dan korang kena tunjuk bukti pembelian. Kalau beli hari ni memang tak akan sampai lagi lah. Besok kita akan post. Kalau korang beli hari ni, besok kita akan post. Besok office dah start kerja. Tunjuk bukti pembelian yang korang dah purchase. Akan ada invoice, kau print screen invoice tersebut and you put in your story. Saya tak sabar nak baca buku ni sebab ... Siapa jawapan yang paling best akan dapat t-shirt Liza Nana. Okay. Akid dah besar, Nana tak nak tambah lagi ke? Tak. For now. Kami suka Nangga kita dua. So full of love. Semoga kekal sampai ke syurga both of you. Doakan kami dapat pasangan yang baik-baik juga. Love from Kucing. InsyaAllah. Berapa harga buku? 86 kali. RM19.90 sahaja. RM19.90. Dapatkannya di www.nanamahazan.com. Bukan? Ada dari Australia. Oh, Australia. How about mate? Iya. Baru nak beli boleh tak join? Boleh join. Okay, macam saya sebut tadi, baru nak beli boleh join. Boleh join. E-book ada. Ada e-book. Kalau siapa purchase e-book pun boleh. Print screen korang punya e-book dekat eCentral tu. Okay? Book yang lama boleh. Book yang lama dah tak ada. Barang yang lama jangan dikenang. Jangan dah simpan di dalam peti, orang kata. Okay, anyway. Hi Australia. How's the condition dekat Australia sekarang?
Diorang dah tak ada quarantine kan kat sana? Ya ke? Eh? I Ada. think so. I tengok like Ding like everywhere je jalan. Tapi macam kosong lah juga. Yalah, still berjaga-jaga lah. Kan? Buy now. Buying now. Yeah, thank you. So again guys, my experience, my journey, my story. So it might Ada be tak a benda lesson. buruk pasal layanan ni? I think half of it. Half of it Wow. It's one more powerful thing that I learned is always say thank you in relationship. So if you want to know about relationship, macam mana nak mengandung, macam mana tak nak perut kau berceranggah, macam mana nak buat senaman, macam mana nak urut, macam mana korang suka pun minum kopi masa mengandung. Kopi tak bagusnya pun untuk orang perempuan ngandungnya pun. Tetapi apabila kita mengandung kan, kita boleh ke tidak minum kopi? Pun ada tulis juga, kalau ada orang suka color rambutnya suka color. Ada orang kata kalau kita mengandungnya pun, mengandung tak bolehnya color rambutnya pun ada. Tapi boleh ataupun tidak. Semua saya bertulis dekat dalam ini sebab aku, ya Allah, masa aku mengandung Althea tu membaca je kerja aku. Pergi kelas, ingat tak bila kita pergi kelas macam mana nak mandikan anak, macam mana nak push. Macam mana nak push sis, macam mana nak push. Kalau korang like new mothers, kalau korang tahu siapa yang baru kahwin yang nak beranak, nak tahu cara-cara untuk push supaya kau punya vajayjay tak koyak sangat, pun ada dalam ni. You tengok kan masa tu kan, masa I push. Tak. What do you feel like actually? I tak pernah tanya you kan. Ada orang laki tengok bini dia beranak, masa tu dia pengsan tau. Tak adalah. Because I tak boleh nak share that experience because otak kosong masa tu. Just tengok you. Just like make sure everything's okay. And then bila dah keluar, tolong sambut and potong umbilical cord. Umbilical cord tu, tali pusat tu. But did you speak? No, I didn't dare. I cakap terus terang, I tak berani tengok. Itulah. See, nak izin lah. Masa tu Not kau, easy. masa tu babe, to be honest kan, macam masa tu malu gila aku kena kangkang selain daripada kat laki kau. Muka berhebat push lah awak. Memang kalau you kat sana lagi lah awak muka. Ingat tak kat labor room you beli teh tarik? Wajar betul lah. Aku nak beranak sekejap babe nak beli teh tarik. Tak beli teh tarik pula. Aduh gelap. Beli untuk you. Aduh. Kan, tapi masa tu malu gila. Kau tak tahu macam mana nak kangkang kat depan orang kan. Laki kau sebelah, kau kangkang. Apa yang kenapa you nangis? Lawak tadi. Aduh. Apa yang paling sakit untuk orang yang belum beranak? Mungkin orang yang dah beranak mungkin faham apa yang saya tak payahlah nangis. Apa yang paling sakit dalam nak deliver tu sebelum epidural, I took epidural. Oh, pasal epidural, pasal painkiller, pasal laughing gas pun saya ada tulis kat sini. Laughing gas. Patut tak patut kita ambil painkiller ke epidural, ada macam-macam myth. So I pun berkongsi saya punya maklumat mengenai bahan bacaan saya dan juga bahan temu bual saya bersama dengan doktor mengenai epidural dan sebagainya. You guys can read as well inside this book. So kalau korang mungkin tak perlukan buku ni, tetapi kalau korang tahu sesiapa yang memerlukan, mungkin kawan yang baru kahwin, mungkin orang yang baru pregnant ataupun orang yang baru nak kahwin dan sebagainya, please get this for them as a present. They will thank you, okay? Nampak sedang baca. Kalau beli bagi tak baca, apa ke gejadahnya? Dia cakap jahit lagi sakit. Apa yang paling sakit Habib, to be honest? Masa contraction, masa push, masa jahit ke masa apa? Jawab kat situ tak jawab kan? Sakit masa dia nak keluarkan air kencing.
To me that is the most painful. Dia masukkan tube dekat kau punya tempat nak kencing tu. Pasal aku nak tandang orang tu. Kau buat apa kat bawah tu kan? Sebab kita nak pergi toilet, dia tak bagi. Sebab dia letak dekat perut kan, dia letak yang nak kelar. Cuba kalau orang cocok kat situ, dia tak macam nak tengok heartbeat baby kan. So tak boleh bangun sebab dia pun takut kau terberanak kat dalam bilik air. So dia keluarkan air kencing tu macam oh my god. Baik kau bodoh je dengan pisau. Sakit beranak macam makan sambal. Pedas tapi bila dah sudah makan lagi, beranak lagi. Awak lagi. Aduh. Yang part tu annoying gila. Exactly kan. Zahid tak sakit sebab ada abuse. Exactly, Zahid tu tak sakit. Tapi masa I just want to share experience with you guys, which I already share dekat dalam buku ni juga. So bila aku dah share ni kan, nanti korang jangan tak baca pula kan. Aku nak jual buku ni. Masa saya punya first pregnancy, saya banyak baca buku like I said, right? Saya banyak tengok pelbagai jenis delivery. Ada yang meditation punya delivery, ada yang hypnotism punya delivery. Dia hypnotize diri dia sendiri. Ada yang beranak dalam air, ada yang beranak berdiri, ada macam-macam jenis. So already set my mind macam mana I nak beranak, because I think I want a drug free delivery. Maksudnya I tak nak ada apa painkiller or epidural whatever, right? Contoh kononnya lah masa tu. But at the end of the day, based on pengalaman yang saya ada, untuk first pregnancy adalah selama 12 jam in labour room. Second pregnancy pendek sikit 8 jam. Ya mana? Baca ni baca ni. Mana? Okay. Saya jahit tak ada abuse Nana. Wow. Sebab tu rasa nak komen. Faham? Sorry, You beranak kau. I tak faham. So that's why for me it's just fun. Sorry. Kalau gelap. Aduh. Okay, normal C-sec both sakit. Kalau normal nak duduk pun tak berani. Kalau C-sec nak tidur baring susah. Exactly kan. Yes, lain orang ada different punya pain punya endurance kan. So yeah. So kalau nak tahu more about what painkiller I took, apakah adakah epidural bagus ataupun tidak dan sebagainya pun I ada kongsi kat dalam buku ni. So korang boleh beli dan baca. Okay. Betul, pasang tiup kencing sakit gila. Memang rasa nak tendang jenis yang buat tu kan. Sakit paling sakit selepas sakit gigi. Exactly. Contraction sakit contraction tu. Okay, sakit gila. Rasa macam nak. Lepas tu yang tak sukanya, dah lah sakit dan kita tak boleh bangun. Faham tak? I tengok dekat Mak Saleh, kalau dia sakit dia ada macam few benda. Dia boleh macam bergayut, dia boleh macam buat hula-hula hoop, mandi air panas ke apa dekat hospital. But kita dekat sini punya hospital tak boleh. Kau sakit contraction kau baring dekat situ. Dia tak bagi kita bergerak. Faham tak? So you nak hula hoop lah. Tak kisahlah buat apa tu is the pain kan. Okay. Tapi kat sini tak boleh. Muka Ibrahim macam Badrul Muhayyad. Hi Singapore. Singapore. Macam mana apa tu? Dekat Singapore macam mana? Okay tak? Cases last I heard from my brother dekat Singapore, dia mengajar dekat sana. Dia kata dekat sana average cases like 400 cases a day. I took Pendithin masa first deliver tu, tapi tak best pun sebab sleepy. Exactly. Sometimes ni macam like a painkiller, I think. There's goods and the bads about painkillers. Dia ada 3 jenis, ada 3 peringkat. Okay, ada painkiller which is you jab, ada laughing gas ataupun gas untuk kau tahan sakit, dan yang ketiga as far as I know is epidural lah. Semua ni ada side effect ataupun ada sebab dia lah, why it is good, why it is not good. Kalau macam laughing gas, the gas bukan you saja, dia akan buat you lalok,
untuk tahan sakit, tapi baby you pun akan lalok juga kat dalam tu. Jadi dia pun susah nak keluar. So banyak kan orang yang ambil ni baby kena forceps ataupun vacuum keluar. Based on my experience and based on what doktor share. Painkiller for me it's useless because tak ada painkiller yang boleh tahan sakit nak beranak. I took painkiller juga but it's still painful. Tim cakap selamat raya Tim. Hi Tim. Is having bad menstrual pain after childbirth normal, Nana? I think it is. It's different. Depends on that person. Macam for me, I tak ada period pain after that. I tak ada sangat. I don't remember I having it. I tak ada. Ada orang ada juga kan? Later. I'll try. Because this looks like a folding. Sila ulang atas katil je Nana. Sini ulah atas katil je Nana. Apa tak faham? Ulahu. Oh, ulahu. Ya. Betul. Ulahu dalam atas katil je. Aku tak boleh nak buat apa. Percaya tak dia potong sendiri semalam? Percayalah kot, siapa yang ikut tu percayalah. Tapi dia potong sendiri semalam. Kan? Perfect kan? Kalau potong percaya tak? Never. Potong ni lah, potong. Janganlah Bek. Dan ada juga guru preschool kena jangkitan. Oh tadi yang Australia tu dia cakap hari ni ke besok dah buka sekolah kat situ. Even Singapore pun kata open school Jun Sakin. Dan ada juga guru preschool kena jangkitan. Oh okay, for COVID. I heard Singapore teruk because the country is very small. Pernah lahirkan baby yang dah tak bernyawa, lebih sakit. Oh my god. So sorry to hear that. Ya betul, wire dah berselirat kat perut. Kan? My menstrual pain really sakit macam contraction. Is it? You pergi jumpa your gynae ke? Dah check tak kenapa? Because to be honest, I'm just sharing with you guys, I'm on pills. So when you are on pills, dia less sakit, less period flow as well. Okay, lepas bersalin kat Nana ambil pergi perancang atau ada ambil apa-apa perancang tak? Okay, I hope you guys okay for me to share this. Masa saya beranakkan Althea, I do take, I did an implant on. I did an implant dekat tangan. So the implant tu for 3 years. Dia macam batang mancis. They insert it in your thing. So dia akan release like a hormone in your body. So kau tak akan mengandung lah. So I took that implant on for 3 years. Tetapi saya keluarkan pada tahun kedua. Sebelum habis, dekat hujung-hujung, dekat habis dekat dalam 2 tahun setengah macam tu. Sebab masa tu saya punya period dah haywire. Okay, one thing about this implant on yang apa doktor saya share dengan saya masa tu, masa kita masuk tu lepas kita beranak kan, kita punya weight berbeza, berat kita lain. So after a while, after 2 tahun, lepas tahun setengah, badan kita berbeza. So jumlah hormon yang dikeluarkan tu tidak, orang kata, sama dengan berat badan kita, mungkin dah berubah dan sebagainya. So dia akan mengganggu hormon. Masa saya pakai implant on ni, saya rasa dalam masa 2 tahun setengah tu saya period 2 kali, 3 kali saja. So dia macam really haywire lah. So your hormone really tak stable masa tu. But which is good. To me, masa tu aku macam yang suka sebab kau tak payah makan pil. Kalau makan pil, you need to makan hari-hari. Kadang-kadang kau lupa. So pakai implant on tu kau pakai 3 tahun, kau tak payah nak apa-apa. Tapi masa tu hormone I haywire lah. Kau punya mood lari, kau muka break up dan sebagainya. Part of it lah for me, apa effect daripada implant on. And after I took it out, I makan pil, makan Yasmin. Saya tidak di-endorse, tolong endorse saya. Dan it's okay. Just that mula-mula tu kau selalu lupa lah. Okay, paling tak suka bila tengah sakit, nurse letak jantung baby, checker ikat kat perut yang tengah sakit kan. Macam mana kan? Payah. Kalau anak kau tak sayang, kau tak tahu nak cakap apa. Kita punya pengorbanan masa tu nak beranak tu, it's not easy. Okay, Nana, kalau Nana, saya percaya dia yang potong rambut sendiri. Nampak? Nana, anak I 2 lelaki, 2-2 induce. Saya ambil laughing gas, Masya Allah, masa dah teruk sakit minta operate, but tak boleh
Dah terlewat second baby 3.55 kg. Oh, wow. Saya, mama dia kecil je 47 kilo. Masya Allah sakit, I'm sure. Tapi kau sangat hebat, adik. Apa rahsia rumah tangga bahagia? Penat kita je cakap adik. Tengah heavy contraction, my hubby tanya mana lagi sakit? Sakit gigi atau sakit nak beranak? Kau gigit tak telinga dia masa tu? Tengah kau sakit dia tanya. Cakap lagi sakit dengan soalan kau gitu. Singapore majority cases of COVID from foreign dom. Community cases very low. Yup, it's opening school on June 2nd but alternately with home-based learning. Okay. Bersalin di Pantai Hospital Bangsa with Dr. Idora. Alhamdulillah. Akak doakan jodoh Nana Brian sampai ke jannah. Amin, insyaAllah. Thank you. Saya ambil ni depo untuk mencegah kehamilan, kena injek kat buntut, lebam buntut. Okay, saya pernah juga ambil injection tu 3 bulan sekali kan injection tu, tapi I think it's not suitable for me. I don't like it because some of it's oil based, so kat buntut kau macam satu ada orang lebam, ada orang dia macam ada benjol sikit, so I don't like it. I don't like kena inject buntut. Oh, doktor tengok buntut aku tak suka, so tak buat. Implantan sakit tak? Tak sakit. Tak sakit langsung. Nak masuk tak sakit, nak keluar tu sedikit hazab lah. Sebab dah 3 tahun kan dia macam dah dalam isi kan. So masa dia belah tu, nak keluarkan tu tak sakit, tetapi seriau. You keluarkan implantan tu sakit tak? Tak sakit, tapi seriau. Lawa gigi Nana. Thank you. Bos sakit gigi and beranak. Saya pun ambil implantan dah 2 kali. How do you lose weight after deliver? Ada dalam topik how to get back in shape, muka surat 79 sampai 91. How to get back in shape. Okay. Abang Brian memang tak banyak cakap. Dia pemalu. Sangat malu. I rancang sendiri je pernah makan pil period haywire. Kalau makan pil dia tak haywire, because once you tak makan, because dia ada gap 1 week kan tak makan, masa tu you akan period. 2-3 hari lepas you tak makan, dia akan period. Lepas tu you start makan balik. To me the pill is better. I period. Kalau I'm implantan, period memang haywire. Saya ambil depo 3 bulan tu perut naik buncit. Oh really? Akak jual buku kat mana? www.nanamhazan.com. Suami Kak Nana macam Fazal Tahir. Awak adalah orang ke 64 juta. Nana tengok K-drama The World of Marriage tak? Saya telah pun diracun oleh beberapa orang untuk menonton cerita tersebut, ya, K-drama tersebut. Tapi saya tidak mampu lagi untuk menonton TV terlalu lama because I got a lot of things to do rather than watch TV. Aku bukan K-pop punya, bukan K-pop lah, K-drama punya kaki lah. So I tak reti sangat. Okay, so I think I dah lama sangat I live ni. Just one more time, siapa yang dah beli buku Live Zenanana, anda berpeluang untuk menang t-shirt ini. Saya nak cari 4 orang lucky winners untuk menang t-shirt Live Zenanana. Caranya mudah saja. Korang boleh print screen diri korang bersama dengan buku dan nyatakan kenapa korang rasa korang suka buku ni dan kenapa orang lain kena ada juga. Kalau yang belum beli, kalau nak beli hari ni, boleh juga berpeluang. So korang beli hari ni buku itu dan print screen lah proof of payment ataupun bukti pembelian. Sebab bila korang beli dekat website kita, korang akan dapat in invoice. Korang boleh post that juga. Dan boleh tulis, saya tak sabar nak baca buku ini kerana saya akan pilih 4 orang. 2 yang dah beli buku, 2 yang baru beli buku hari ini. Saya akan pilih untuk menang t-shirt Lives Nanana. Senang sahaja. Okay, I think kalau korang rasa korang tak perlu
Korang siapa yang perlu, tolonglah bagi tahu dia orang How much is the why you guys need to get I just this want book. I think this is a lot of info yang I think ramai-ramai orang boleh manfaat daripadanya. Okay. Start postage bila? Besok. Start postage besok. Nana dulu pernah pakai sabun Afira. Boleh tahu pengakuan jujur masa pakai sabun tu. Sekarang muka licin macam mana cara dia? Saya tak pakai sabun tu. Saya diberikan sabun itu untuk di review. Masa tu siapa bagi yang Norman Hakim dengan Meme tu kan. Muka saya bersih adalah bila saya gembira dari dalam. Minum banyak air, workout, jaga makan, no sugar intake. Bukanlah kata no sugar intake, you cut on sugar, you cut on caffeine, workout, sweat. That's how you get healthy skin. Paling penting workout because bila you workout you berpeluh, bila you berpeluh you keluarkan toksin dalam badan. So sebenarnya bila kita workout ni dia mengeluarkan endorphin dan we workout kita keluarkan endorphin bagi diri kita stress release stress. Kita akan lebih bersemangat. Bila kita bersemangat kita happy. Bila kita happy muka kita cantik, as in kulit kita bersih. Saya dah beli e-book, tak sabar nak baca. Yay! Let's go. Product you use, self-dye, what brand? Eye Color. Thank you so much Nana for sharing us your journey. Thank you so much Shu. Plan next baby tak? Sekolah mahal. Please review lepas tengok. Baiklah. Saya tak tengok drama. Okay, dah. I think it's too long already. Kita akan berjumpa di lain masa. Thank you so much for watching. Don't forget to print screen live ini dan bagi tahu kenapa korang nak beli buku ini. Yang dah beli buku ini kenapa nak baca. Yang dah baca kenapa orang lain patut baca. So just tag me. Don't forget to tag me Nanam Hazan. Dengan bukti pembelian, dengan buku, dengan apa je lah untuk saya cari 4 orang pemenang t-shirt Lives Nana. Okay. Tengah BF baby macam susah nak diet, asyik lapar je. It's okay. The baby will take whatever you eat. Trust me. Masa I breastfeed Akib, saya punya berat 44. Bye, take care guys. Assalamualaikum. Baik, nak cakap apa-apa sebelum habis? Thank you so much for everything. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya yang paling penting. Itu sahaja. Mak Zain dan Matin. Let's go. Bye.